Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu berkenaan dengan teknik menjawab sains SPM KSSM, okey, 2021. Okey, dan saya fokuskan pada hari ini untuk bahagian A sahaja. Bahagian A dan selepas ini insya-Allah saya akan bagi untuk bahagian B, bahagian C pula bahagian C. Okey, so now untuk bahagian A. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu bahawa kertas 2, okey, kita ada kertas sains ni kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 ada 40 soalan, kertas 2 kita ada uh, 13 soalan. Okey, tetapi kertas 2 kita bahagikan dia kepada 3 bahagian bahagian A, B dan C. Bagi bahagian A, okey, bahagian A kita ada 4 soalan. Okey, 4 soalan ni setiap soalan ada 4 soalan kemahiran proses sains dan 1 soalan kemahiran mengaplikasi. Okey. So total markah untuk bahagian A adalah 20 markah. Jadi 4 soalan 4 soalan 20 markah. 1 soalan ada 5 markah. Okey. So kita ada 16 soalan KPS tambahkan dengan 4 soalan aplikasi, total markah yang kamu akan dapat ialah 20. Okey, sampai situ kamu faham. Okey, bahagian A. Ada berapa kemahiran proses sains yang kamu tahu? Ingat lagi tak kemahiran proses sains? Okey, yang pertama, kemahiran membuat pemerhatian. Pemerhatian guna deria penglihatan kamu. Okey, saya ulang lagi sekali, pemerhatian guna deria penglihatan kamu. Okey, jangan guna apa deria pendengaran lah apa semua tu jangan. Kamu guna pemerhatian untuk guna deria penglihatan saja, guna mata kamu je. So apa yang kamu nampak, kamu pindahkan pada jawapan. Okey. Itu pemerhatian. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis ni kita gabungkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dan pastikan dia boleh diuji. Okey. So maksudnya dekat sini kamu kena cari pemboleh ubah manipulasi, kena cari pemboleh ubah bergerak balas dan make sure bahawa pemboleh ubah tersebut boleh diuji Okey, mengenal pasti pemboleh ubah sama juga kita ada 3, dimalarkan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Okey, membuat inference. Okey, kita nak tahu kenapa? Kenapa pemerhatian dia macam tu? Sebab bagi pemerhatian. Okey, sebab bagi pemerhatian. Cikgu ulang balik. Sebab bagi pemerhatian. Biasanya inference ni kita kaitkan dengan teori. Okey, dan kadang-kadang soalan inference ni kita boleh kata dia bila kita nampak pada soalan, okey, kita nampak ada pemboleh ubah bergerak balas teori ataupun pemboleh ubah bergerak balas yang terdapat pada ayat tujuan. Kita boleh gunakan itu sebagai satu cara untuk menjawab soalan inference. Okey. Tapi tengok pada keadaan, tengok pada kesesuaian dan konteks keseluruhan ayat soalan tersebut. Okey, yang kelima, mengukur menggunakan nombor. Contohnya kita nak sukat isi padu cair. Okey, dia bagi kita termometer ataupun silinder penyukat, kita kena sukat isi padu cair, kita kena make sure mana satu aras yang kita nak baca. Pastikan kita mengambil bacaan pada aras meniskus kan, supaya elak untuk mengelakkan ralat. Lepas tu kalau suhu macam mana kita nak kenal pasti dia punya bacaan suhu tersebut. Macam mana kita nak ambil bacaan suhu tersebut. So ada caranya. Okey kelas. Seterusnya, mengelas. Mengelas ni contohnya macam ni. Kamu diberikan ketinggian ataupun satu eksperimen untuk mengkaji variasi. Okey, variasi selanjar bagi murid tingkatan 4 ataupun ketinggian murid tingkatan 4. Okey, so kamu kena asingkan ikut dia punya group. Okey, skala dia. Range dia berapa? Kalau dia kata ketinggian 120 hingga 130, ketinggian 140, 150, macam tu. Okey, itu yang kita katakan berkomunikasi. Okey, lepas mengelas. Berkomunikasi pula kita tengok pada graf. Kita akan memperolehi maklumat tu daripada graf. Okey, gambar rajah dan sebagainya. Okey, nombor 8, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Sama juga dia lebih kepada graf. Okey,
perhubungan ruang dan masa, meramal. Kita kena ramalkan apa yang akan berlaku. Okey, ramalkan apa yang ramalkan isi padu gas yang terbebas pada minit ke minit ke 10 macam tu. Pada saat ke 120 macam tu ramalkan. Bila ramalkan ada nilai Okey, nombor 10 mentafsir data dapatan daripada graf dan yang terakhir sekali mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi. Okay, so ini adalah kemahiran proses sains yang perlu kita tahu. Sebab soalan-soalannya biasa ditanya di dalam peperiksaan. Okey. Cikgu nak terus pergi kepada contoh dan kita terus bincang macam mana cara nak jawab ni. Okey, first sekali kalau kita lihat dekat sini, jadual 1 menunjukkan keadaan potongan pisang yang disimpan di dalam dua bekas yang berlainan. Selepas 2 jam, pemerhatian dibuat terhadap rupa potongan pisang tersebut. Kelas, saya nak pesan pada kamu, bila ada gambar mata, tengok pada gambar. Okey, tengok pada ayat yang ada pada gambar. Okey. So, soalan yang pertama dia tanya pemerhatian. Okey, macam mana kita nak jawab soalan pemerhatian? Okey. First sekali kita kena tahu sama ada soalan tersebut pemerhatian khusus ke pemerhatian umum. Okey. Kalau pemerhatian khusus, maksudnya soalan tadi dia akan bagi tahu macam ni. Dia akan tanya macam ni. Okey, sila rujuk Raja 1.2. Okey, dengan merujuk kepada Raja 1.3, tuliskan satu pemerhatian. Macam tu. Okey, itu khusus. Tapi kalau umum, dia tak bagi tahu raja mana. So, apa yang berbezanya umum dengan khusus ni ialah jika pemerhatian umum, kamu kena bandingkan hasil eksperimen ataupun kamu kena bandingkan pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Okey, tapi kalau khusus kamu tidak perlu buat perbandingan. Khusus terus pergi kepada gambar yang dia bagi rujukan tu. Okey. Tuliskan apa yang kamu nampak pada gambar tersebut. So, kalau daripada soalan ini, okey, kita dapati bahawa dia kata nyatakan satu pemerhatian. So, kita kena bagi pemerhatian yang umum. Bila kita bagi pemerhatian yang umum, kita perlu buat perbandingan. Okey, so apa jawapan bagi soalan ini? Okey, so pemerhatian umum, okey, kena bandingkan permukaan pisang dalam bekas P berubah warna berbanding bekas Q. Simple kan? Kita nampak. Okey, kita nampak yang pada asalnya keadaan awal potongan pisang tadi tak ada apa-apa tumpuk pun atas dia. Ataupun tidak ada berubah warna pun. Tidak ada warna hitam pun. Tapi bila kita masukkan dia ke dalam bekas P ni terdedah kepada udara, kita dapati bahawa pisang tadi berubah warna. Kenapa dia berubah? Okey, kenapa dia berubah? Itu soalan inference pula. Tapi sekarang ni di soalan pemerhatian kamu kena lihat okey, permukaan pisang dalam bekas P berubah warna berbanding bekas Q. Itu jawapan dia. Ataupun kamu nak kata ada tumpuk hitam pada bekas P, tiada tumpuk hitam pada pisang dalam bekas Q. Boleh juga. Kalau kamu nak kata lagi, cikgu saya nampak pisang pada bekas P ni dia ada macam hitam-hitam. Lepas tu ada macam kulat-kulat. Tak boleh kata kulat. Tak boleh. Kamu kena kata cuma kamu boleh cakap okey. Kamu nampak tulis apa yang kamu nampak sahaja. Kalau kamu nampak hitam, tulislah hitam. Kalau kamu nampak berubah warna, tulislah berubah warna. Jangan kamu nak gatal-gatal tangan kamu nak tuliskan kulat-kulat. Tak ada sebab kulat kita nampak kat situ. Okey. Seterusnya kelas. Okey, berdasarkan pemerhatian, tuliskan inference. Okey, sekarang ni inference. Inference ini dia melibatkan sebab. Sebab munasabah kepada pemerhatian. Okey, why? Kenapa? Kenapa pisang dalam bekas P berubah warna apabila terdedah kepada udara? Why? Kenapa? So kamu kena jawablah. Kerana. Mungkin jawapan kamu boleh bermula dengan perkataan kerana. Kerana pisang P mengalami proses pengoksidaan. Okey. Ataupun kerana pisang P bertindak balas dengan udara. Okey. So itu adalah contoh. Okey, bagaimana cara kamu nak jawab soalan inference.
Soalan inference mesti bergantung kepada pemerhatian kamu. Okey, kalau pemerhatian kamu kata uh, kamu tulis pemerhatian pisang dalam bekas Q tidak berubah warna. So kamu kena tulislah kerana tiada tindak balas dengan udara. Macam tu. Kerana tiada proses pengoksidaan berlaku. Okey, macam tu. Biasanya petunjuk jawapan ada penyataan ataupun pada soalan ataupun boleh ubah bergerak balas tersirat atau teori. Okay? Dia very simple je kelas. Jangan pening-pening. Bila nampak je pemerhatian, oh kenapa jadi macam tu? Itu inference. Okay? Inference, kamu kena cari alasan kenapa jadi macam tu. Kita kaitkan dia dengan teori. Kita kaitkan dia dengan pengetahuan sedia ada kamu berkenaan dengan topik-topik ataupun teori-teori ataupun konsep-konsep yang telah kamu pelajari. Okey, senang sahaja. So untuk soalan ni, jawapannya ialah kalau pemerhatian kita ambil tadi rupa pisang dalam bekas P berubah warna berbanding bekas Q, maka inference-nya kita boleh terus jawab menggunakan perkataan kerana proses pengoksidaan berlaku pada pisang P. Macam tu. Kerana proses pengoksidaan berlaku pada pisang P. Kita teruskan lagi. Now kita nak cari pemboleh ubah. Kita dah tahu pemboleh ubah kita ada 3. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah 3 je lah pemboleh ubah dia. Manipulasi, dimalarkan, bergerak balas. Okey, tetapi kelas ada satu ketika soalan-soalan dia cuba nak perangkap kamu. Dia tak tulis perkataan dimalarkan, tapi dia tulis faktor yang ditetapkan. Dia tak tulis perkataan dimanipulasikan, tetapi dia tulis faktor yang diubah. Okey, tetapi kedua-duanya membawa maksud yang sama. Cuma kamu kena faham betul-betul je konsep tu. Okey, kalau dimalarkan, faktor yang ditetapkan, maksudnya bahan dia sama. Kalau dimanipulasikan, faktor yang diubah, maksudnya bahan dia berbeza. Okey, kalau kita lihat pada soalan ini kelas, pemboleh ubah dimalarkannya ialah saiz potongan pisang. Saiz potongan pisang ataupun jisim pisang ataupun jenis pisang ataupun diameter pisang. Okey. So macam-macam pemboleh ubah dimalarkan ataupun faktor yang ditetapkan kita boleh tulis. Kalau dimanipulasikan pula, kita boleh kata jenis bekas sebab kita gunakan 2 jenis bekas yang berbeza. Satu bekas terdedah kepada udara, satu bekas direndam di dalam jus. Okey, dalam tu ada jus. Okey. Ataupun kita boleh salin je, terdedah kepada udara dan direndam di dalam jus. Okey. Ataupun yang paling senang juga kalau kamu dah faham konsep yang ada pada gambar ni, apa kehendak soalan, kita tahu bahawa jus lemon tadi adalah antioksida. So kita katakan bahawa bila satu ada bahan antioksida, satu tiada bahan antioksida, kita boleh tuliskan kehadiran bahan antioksida. Okey, kehadiran bahan antioksida. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas pula. Okey, bila pemboleh ubah bergerak balas, kamu kena tengok pada hasil eksperimen. Okey, hasil eksperimen dia. Inilah hasil eksperimen dia sebab dia kata selepas 2 jam. Jadi inilah hasil eksperimen dia. Hasil eksperimen dia apa yang berlaku? Keadaan pisang. Apa yang berlaku pada pisang tersebut? Pisang berubah warna, pisang tidak berubah warna. Ataupun paling senang, kalau kamu faham betul-betul konsep dia, itu adalah proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan. Kelas yang paling penting dalam bahagian pemboleh ubah ini ialah parameter. Make sure kamu kena tulis parameter ni semua. Tulis parameter dia. Okey, sebab kalau kamu tulis potongan pisang sahaja dia salah. Okey, yang penting kena ada parameter. Parameter dia apa? Saiz, jenis, jisim, suhu. Okey, kalau macam ni jenis. Okey, yang ni pula kehadiran.
So, ini adalah parameter-parameter yang perlu kamu tulis. Okey? So sampai sini dulu.